Terima kasih Tan Sri Speaker. Tuan Speaker, sebuah pihak polis ke atas rumah-rumah kebajikan di bawah JIS-BH bulan lalu telah mengejutkan negara dan mendedahkan pelbagai kekurangan di dalam sistem pentadbiran dan pemantauan rumah-rumah kebajikan di Malaysia. Adalah nyata bahawa skop penuh insiden ini masih tidak dapat diketahui. Dia masih lagi dalam siasatan. Berdasarkan liputan berita, ramai individu seperti guru agama, guru pembantu dan penjaga kanak-kanak terbabit telah dituduh melakukan penderaan ke atas kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Siasatan yang intensif diperlukan untuk mengetahui tempo dan skala penderaan dan betapa ramainya anak-anak kita yang mungkin telah dimangsakan selama ini. Ia barangkali sudah berpuluh tahun. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahawa tanggungjawab kerajaan di dalam kes ini adalah dipikul secara bersama oleh beberapa agensi kerajaan merentasi beberapa kementerian. Juga tidak dapat dinafikan bahawa kerajaan sebelum ini telah gagal dalam tanggungjawabnya kepada anak-anak yang dimangsakan. Sebab sepatutnya jabatan yang tertentu seharusnya pantau pusat-pusat tersebut dari masa ke semasa. Kanak-kanak yang diselamatkan kini berada di bawah jagaan JKM. Mengikut liputan media dan pihak-pihak yang terlibat di lapangan, antara isu yang terbabit selepas kanak-kanak diselamatkan adalah seperti berikut. Yang pertama, ada kanak-kanak yang diserahkan oleh ibu bapa untuk jagaan di rumah asuhan JSB dari umur 2 tahun dan didapati jarang berjumpa dengan ibu bapa mereka selepas itu. Yang kedua, ada di antara mereka yang menjadi mangsa abaian dan juga penderaan fizikal dan juga seksual. Ada kanak-kanak yang dikatakan diajar cara meliwat. Persekolahan mereka tidak berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi isu-isu berkenaan yang saya bangkit tadi amat merisaukan dan menunjukkan kekurangan dari segi penyeliaan ke atas kebajikan kanak-kanak di rumah asuhan dan rumah kebajikan di negara kita. Kita tidak boleh berubah apa yang telah berlaku, Tan Sri Speaker. Tetapi kerajaan madani ini boleh dan patut mengambil langkah segera, menyeluruh dan terus. Antaranya, langkah pertama, mengenal pasti dan mengerahkan sumber dan perkhidmatan kesihatan, asuhan, kebajikan, pendidikan yang diperlukan kepada mangsa-mangsa secepat yang mungkin dan selagi yang diperlukan. Langkah kedua, menyiasat dan membawa pihak yang salah ke muka pengadilan secara terbuka dan telus. Langkah ketiga, mengenal pasti serta menandai masalah dalam sistem pentadbiran dan pemantauan oleh agensi kerajaan yang sedia ada juga harus dijalankan secara terbuka dan telus supaya perkara sedemikian tidak akan berlaku lagi. Langkah yang keempat, membina sebuah sistem pengawalan dan pemantauan rumah kebajikan dan rumah asuhan yang bertanggungjawab dan yang melibatkan semua pemegang taruh yang penting. Tan Sri Speaker, sebagai langkah pertama ke arah mencapai matlamat ini, saya menyeru kepada YB Yang Berhormat Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat dan juga YB Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan yang penuh dan terperinci atas soalan-soalan yang berikut. Yang pertama, apakah peranan setiap agensi kerajaan dan sektor yang lain yang terlibat dalam pengurusan kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah kebajikan JIS-BH termasuk JKM, PDRM, Kementerian Kesihatan dan juga JAKIM. Dari segi penyiasatan, rawatan kecemasan, penempatan di rumah baru, mencari penjaga yang sesuai dan juga memberi kaunseling. Kedua, jika seorang kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah kebajikan JIS-BH tersebut didapati melakukan kesalahan penderaan seksual, apakah langkah-langkah yang dirancangkan oleh kerajaan untuk menyediakan pemulihan dan sokongan bagi kanak-kanak yang melakukan kesalahan tersebut? Barangkali mereka adalah tidak berdosa, tetapi dibesarkan di suasana sedemikian. Ketiga, adakah sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja (LCI) ataupun satu jawatan kuasa pilihan khas Parlimen akan ditubuhkan untuk menjalankan siasatan mengenai dakwaan eksploitasi dan juga penderaan kanak-kanak dalam kes
JSBH ini, dan adakah siasatan sama ada daripada RCI ataupun daripada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen akan dilaksanakan secara terbuka, termasuk penerbitan penemuan dan juga show-show kepada orang ramai dan juga dibentangkan di Parlimen dan juga dapat kita bahaskan. Yang terakhir, Tan Sri Speaker, membenarkan pengurusi eksekutif dan juga pegawai eksekutif GISBH tersebut, ia juga telah ditahan oleh polis, dan juga membenarkan beberapa negeri telah mengiktirafkan, telah mengisytiharkan bahawa GISBH ini adalah kumpulan ajaran sesat, termasuk Perlis, Selangor, Pahang, dan semalam Melaka juga telah buat pengumuman sedemikian. Jadi saya di sini, saya ingin ambil peluang di sini untuk meminta supaya geraran datuk yang diberikan kepada pengurusi eksekutif dan pegawai eksekutif tersebut seharusnya ditarik balik. Geraran datuk tersebut, datukship tersebut haruslah ditarik balik. Sebab ini untuk menjaga imej negara kita, imej negeri kita, dan juga menjaga imej institusi raja-raja kita. Dengan itu, sekian. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput pokok sena.